Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi sekali bertemu di dalam majlis ilmu yang mana kita insyaAllah akan menceritakan satu lagi topik yang luar daripada kebiasaan juga, sebab jarang kita menceritakan tentang driving. Apa kaitannya dengan kesihatan, sebab ramai orang mengingatkan ni luar daripada isu kesihatan, tahu tak? Sebab kita sebagai D&D World cuba memfokuskan kepada kesihatan. Yang ni juga kesihatan ataupun kesembuhan tanpa ubat, sebab setengah orang mengambil driving sebagai satu cara keluar ataupun exit daripada masalah atau serabut. Setengah orang kan suka dia pergi driving untuk mententeramkan jiwa dia pun ada. Tetapi ramai daripada kita malam ni kita nak cerita masalah kebiasaan yang kita lalui, contohnya seperti traffic jam ataupun kita balik kampung, dan cara mana kita bawa kereta. Adakah ia mempamerkan sebarang personality anda? Ada kaitan atau tidak? Okey, boleh ada kajian-kajian yang boleh saya share dengan anda, sama ada betul atau tidak, kita sama-sama tengok. Boleh? Alright. Yang seronoknya bila saya naik kereta kawan ataupun naik dengan family sendiri, terutama sekali kalau you naik dengan partner you, betul tak? Cuba you tengok balik sekarang, sebelum saya mulakan bicara kita pada malam ini, cuba you tengok balik partner you macam mana dia punya personality, maksudnya perangai dia berbanding dengan cara dia bawa kereta. Ada persamaan ataupun ada signal tak? Cara mana yang dia bawa kereta tu dengan cara mana dia buat kerja, dengan cara personality, cara perangai ataupun cara pemikiran dia, ada tak? Okey, yang orang putih kata satu lagi tu, kalau you are obnoxious dalam you bawa kereta, maksudnya you kasar, you buruk perangai bawa kereta, rupanya you pun buruk perangai di dalam dunia you. Cuma orang nampak tak nampak saja. Ini kalau betul. Saya tak kata semuanya mesti A jawab A kan. Ini kan personality. Personality ni cuma sebagai panduan. Tapi kebanyakan yang saya nak cerita malam ni ada betulnya. So cuba you dengar elok dan cuba kita perhatikan. Ready? Anda kena tahu bahawasanya banyak motor vehicle accident MVA ataupun berlakunya kemalangan sehingga akan mengeluarkan satu statistik, hampir 1.5 juta rakyat mati setiap tahun disebabkan oleh accident di dunia lah. Okay? 1.5 juta tu kira banyak lah kan, jangan main disebabkan oleh accident, mati di jalan raya. Dan salah satu daripada sebabnya ialah disebabkan pemandu kita, termasuk kita sendiri kemungkinan. Cuba kita jangan tengok orang saja, kita tengok diri kita. Baik, nombor 1, okay, perangai ataupun cara bawa yang dipanggil cool, yang panggil chill out. So you pilih daripada nombor 1 dengan nombor 10, you berada ataupun you dalam lingkungan lebih kurang macam mana. Kalau you jenis yang dude ni maksudnya cool ataupun chill out lah, orang putih kata chill, okay, relax ya. Dia ni selalunya, anda ni selalunya pegang sebelah tangan je steering, sama ada pukul 12 atau pukul 2 kalau you tangan kanan, right hander. Kalau you kidal, you selalu pegang pukul 12 ataupun pukul 10. Tahu tak? 12.10 ni steering tu macam jam, tahu kan? So posisi ni kalau you pegang cuma sebelah tangan aja dan you relax, laid back, maksudnya you jenis yang sandar je, selalunya kalau you bawa ke style macam ni, soal bahaya tak bahaya saya serah pada anda. Tetapi soal hidup, selalunya you tak ambil hidup ni terlalu serius. You suka cool, yang you don't care politik ke, ekonomi ke, tanah runtuh ke, banjir ke, you tak kisah. Tetapi dalam hidup you bukanlah sampai tak boleh buat kerja apa. You memang confident sebenarnya. Sebab tu you laid back, you relax, okay? Dan you indifference, maksudnya macam saya kata tadi, tak kisah kan, jenis yang hari cuti je, macam you bawa vacation, nak pergi relax je kan. Jadi orang tengok you, sebenarnya orang jealous sebab you suka kepada fun, you tak suka benda-benda yang serius. Dan family you dan kawan-kawan you selalu datang
suka orang kata apa, sama ada minta pertolongan you ataupun mereka suka menolong you. Sebab you ni jenis yang tak sombong lah, pendek cerita. Soal bahaya tak bahaya bawa kereta sebelah tangan tu, serah pada you lah kan. So itu style you. Ada kan ramai macam tu kan. Saya tak cerita lah isap rokok tak isap rokok tu lain cerita. Okay, baik. Tapi nombor 2 ialah jenis yang dia panggil Zen. Zen ni adalah konsep, kalau dari segi buat rumah atau interior decoration tu dia panggil minimalis. Dia minimal, dia tak berapa complicated. Dan mereka ni juga sebelah tangan, tetapi tempat dia letak tangan tu selalunya bawah sikit, pukul 8 ataupun pukul 4. Tahu pukul 8? Pukul 8 cuba you buat tengok. Ada kayu macam tu, nombor 8, pukul 8 atau pukul 4 petang, 4 pagi tak kisah, pukul 4 lah jam tunjuk tu, pukul 4. So sebelah tangan juga. Ni pun one hand juga. Tadi dalam one hand. Dan bezanya yang ni, dia lagi nak kata relax lebih daripada yang tadi pun dah relax, tapi yang ni dia tak complicated. Dia sebelah tangan atas riba, sebelah tangan lagi pukul 8 atau sebelah tangan lagi pukul 4. Dia tergantung lah tangan mana you suka pegang. Dan selalunya mereka ni tak suka berpakaian yang terlalu warna-warni. Dia selalunya kalau lelaki tu black t-shirt all the time, kalau dia suka putih-putih all the time. Dia tak ambil color-color yang garang. Okay? So orang macam ni suka keep things simple. Orang kata apa, tak payah complicated. Kereta dia pun you tak nampak banyak gadget-gadget, nak letak tambah lampu ke tambah exhaust ke apa, jangan harap dia nak buat. Okay? So dia lebih kadang-kadang nampak macam boring, tapi sebenarnya tak boring. Dia memang friendly person, cuma dia tak nampak stres lah orang macam ni. Walaupun dia stres tapi tak nampak stres kadang-kadang. Dan orang selalunya macam envy kat dia, jealous pada dia. Sebab apa? Dia tak nampak orang yang suka berdrama. Faham tak? Berdrama. Setengah orang sikit je dah macam dunia nak kiamat. Tapi dia ni walaupun ada problem pun dia boleh relax lagi. Dan dia suka bercakap kepada tak ramai orang, dan dia pilih. Kalau kat office ada orang-orang kawan rapat dengan dia, tak ramai, few, dan dia tak suka, saya kata apa tadi, tambah-tambah frills. Kalau office dia tu you tak nampak lah bunga-bunga ke painting-painting apa, tak ada sangat. Okay? Dia straightforward dan dia memang ikhlas. Jadi orang macam ni dari segi bawa kereta tadi masih lagi sebelah tangan. Jaga baik, tapi peganglah. Dia tak adalah, ada satu lagi jenis, sekejap lagi saya cerita, yang tak pegang langsung punya macam. Okay. Nombor 3, okay, style bawa kereta yang ni perfectionist. Yang ni excellence. Dia semuanya mesti kalau letak tangan tu mesti tepat pada pukul 10 dan pukul 2, dan dua tangan all the time. Dia kalau terlepas pun, kalau gatal hidung je kot ataupun nak buka cermin ke apa-apa kan. Tapi kalau masa bawa tengah berjalan tu, tengah in the journey tu, dia tak akan lepas tangan dia. Dua-dua tu 10 to 10 pukul 2. Steady je kan. Nak tengok orang macam tu, tengok partner you, dan tengok perangai dia. Tak ada dalam ni yang saya kata terlalu salah atau terlalu betul, tak. Tapi yang bahaya tak bahaya itu yang saya nak you fikirkan. Sebab tadi dah lah sebelah tangan, yang ni pula dua-dua tangan. Dan dia ni dah dinamakan perfectionist, mesti sempurna semuanya, dan dia nak excellent saja. Dan dia rules and regulation, kalau kat office you nampak, memang dia akan ikut. Dia tak akan benarkan you, kalau kawan baik dengan dia macam mana pun, nak cuba-cuba nak shortcut, tak ada. Dia mesti ikut detail. Semua benda-benda yang small print pun dia akan baca dan sebagainya, dan dia nak buat semuanya secara perfect, tak ada main-main. Okey, dan dia kadang-kadang nampak macam orang yang suka kontrol. Okay? Dalam office you tengok dia memang demanding, dia memang kejar you betul-betul, dan tak senang nak bagi dia happy lah. Kalau you melawak-melawak benda-benda yang pasal kerja, tak boleh main dengan dia, faham tak? Tapi dia achiever,
dia memang mencapai apa tujuan ataupun destinasi nak buat kerja apa-apa. Orang macam ni yang memang bos suka cari, dan dia suka cabaran, dan memang dari segi kerja tip top lah. Okay? Sepatutlah dia orang ni pun selalunya successful dalam bidang kerja dan kerjaya. Kenaikan mereka selalu antara yang top, mendapat cemerlang dan sebagainya. Okey, tapi balik pada bawa kereta tadi, dia mesti steady. You jangan nak suruh dia sebelah baca handphone, dia baling phone tu kat you pula nanti. Okey, so itu excellent ataupun perfectionist. Adakah anda macam tu? Tak salah. Okey, tapi yang satu lagi ni yang interesting, nombor 4. Sedia? Okey, nombor 4 ni dia panggil risk taker. Maksudnya orang yang suka ambil risiko ataupun adventurous. Dia ni suka cuba benda-benda baru, dan dia, kalau you tengok cara dia bawa kereta, dia letak tangan dia tu tak grip, tak rapat macam tadi yang perfectionist tu. Kalau lawan gam pun kalah, maksudnya tak akan lepas. Tapi yang ni gam macam mana pun dia tak akan grip. Kereta dia buat ringan-ringan je. And again, dia selalunya main dengan sebelah tangan. Kadang-kadang je dia letak 12 tangan kalau dia nak corner ke apa-apa kan. Tapi kalau boleh sebelah tangan all the way. Dan dia ni selalu suka ambil risiko. Kat dalam kereta, you dah nampak cara dia bawa tu kan. Kita pun nak risau je kan kalau kita perhatikan. Tetapi bagi dia normal. Dan dia suka try benda-benda yang kadang-kadang menakutkan lah. Untuk kita tu, dia suka pergi tempat-tempat yang agak kasar. Kalau adventure, naik-naik gunung semua tu, ataupun tempat-tempat belum pernah pergi, dia yang akan pergi. Dan dia hidup lebih nampak aktif dan lebih, orang kata macam tak ada masa untuk aktiviti, terutama sekali luar pada office pun. Okay? And dia tak takut pada apa pun, orang macam ni. Dan selalunya orang heran lah, dan orang kadang-kadang sampai admire you pula. Macam kata, wah dia ni best lah kalau aku boleh jadi macam dia. Tapi kita tak berani nak ikut dia. Yang paling takut orang macam ni lah, yang selalunya teks. Zaman moden ni dia orang sanggup sambil berjalan kereta sambil boleh teks. Saya teks ni pakai handphone semua. Mereka kalau handphone takat jawab handphone biasa kan. Tapi yang paling kita takut bila dia dah mula nak teks pun. Faham? Kalau kereta tu pelan sikit je, kalau traffic jam, you nampak dia akan keluarkan handphone. Orang ni risk taker ni tak heran takat-takat teks tu. Bahayanya orang yang teks ni memang orang marah lah kan kalau tahu tu tak, sebab membahayakan orang lain, betul? Tapi mereka adalah satu daripada cara membawa kereta, dan ada kaitan. Kalau you tengok dia bawa kereta macam ni, you boleh tahu hidupnya kat tempat kerja macam mana. Okay? Dan selalunya orang-orang macam ni kalau ada team building ataupun ada aktiviti-aktiviti luar daripada office, kalau bos minta, dia orang akan dibawa ke depan. Sebab apa? Dia orang tak takut dan tak malu pun. Okay. Nombor 5 ialah jenis yang ni I tak tahu ada tak you di kalangan anda ni yang nervous. Ada tak yang panik, senang resah, sikit-sikit gelisah, dan you mesti pegang you punya grip ni, head steering tu kalau you bawa kereta, macam makcik-makcik yang baru belajar ataupun bukan baru belajar, yang takut bawa kereta tapi nak bawa kereta juga sebab suami dah tak ada mungkin. Lepas tu dia mesti tunduk ke depan. Faham tak? Macam baru belajar air license tetapi dah bawa kereta ke 40 tahun. Jenis yang macam nak kena jenguk, semua kena nampak lampu depan semua tu, macam tu. Ada. Mereka ni selalu memperlahankan trafik, dan you jangan nak suruh dia orang gerak, sebab belakang dia orang tu tak pernah kena sandar belakang tu. Dia selalu tunduk ke depan macam tu. Okay? Orang macam ni selalunya kalau you tengok dia bawa kereta macam tu, selalunya kat tempat kerja ataupun kalau mereka suri rumah tangga, mereka berlawanan dengan risk taker tadi. Yang ambil risiko dah lah berani sangat. Yang ni semua tak berani.
semua dia resah, semua dia takut. Jadi dia cukup-cukup makan je, nak pergi daripada A nak pergi ke B cukup. Dia tak ada nak fikir-fikir nak keluar jalan lain ke apa, nak cuba-cuba, tak ada. Okay, and kalau kerja mereka suka check and check again, macam ada sedikit was-was pula macam tu. Dan mereka tak suka ambil risiko tinggi-tinggi. Kalau bos suruh buat benda-benda pelik-pelik baru-baru, selalunya kalau boleh dia bagi kat orang lain kan. Dan kadang-kadang mereka suka juga entertainment, sebab dia tak suka benda yang menakutkan. Jadi mereka ni selalu dapat banyak kawan, sebab kawan suka pada orang yang bawa kereta jenis macam ni, sebab dia orang ni tidak menakutkan sesiapa. Sebab mereka sendiri dalam keadaan ketakutan kadang-kadang. Okay? Dan family members pun suka pada mereka, sebab mereka ni very mild, maksudnya orang yang sejuk lah, orang yang tak akan membuat masalah. Faham tak? Dan ramai akan membantu mereka untuk menghilangkan rasa segan silu. Mereka ni orang-orang yang pemalu juga. Okay? Walaupun dah berumur, kadang-kadang masih lagi sifat-sifat malu ni ada. Okey, dan orang menganggap pembawa kereta macam ni orang yang selamat. Faham tak? Cuma masa bawa kereta tu you kena sabar sikit dengan mereka lah. Okey, lagi setengah yang bawa kereta ni, saya nak cepatkan sikit, sebab nombor 6 ni orang yang jenis captain. Kalau kapal tu dia jadi captain, kalau office tu dia macam CEO, kalau pendek cerita the boss lah kan. Mereka ni selalu pegang steering 8-4, pukul 8 dengan pukul 4, steady. Alright, tadi yang atas tahu tak saya cerita tadi, sekarang yang bawah ni yang pegang grip betul-betul, sebab dia the boss tapi dia pegangnya 8-4. Okey, macam ni, bukan macam tu, macam ni. Okey. Dan mereka ni selalunya kalau you tengok bawa kereta macam tu dan steady pegang, dan aku know where I want to go, selalunya 8-4 punya pegangan tu, posisi dia tu, maka mereka ni selalunya type A. Type A ni you tahulah, perangainya mesti I'm the boss, you dengar cakap I. Walau apa pun, selalunya sebab mereka tu berkeyakinan tinggi, selalunya orang mencari pendapat daripada mereka ataupun mendapat kewarasan pengalaman mereka. Mereka sebab dah tahu daripada cara dia bawa kereta pun, dia ni kontrol. Dia macam perfectionist juga, dan kadang-kadang susah nak bagi dia happy, sebab semuanya nak kena macam dia. Faham? Apapun orang senang percaya pada anda kalau bawa kereta yang steady macam ni. Okey. Hai, lepas tu ada satu lagi jenis nombor 7, dia panggil Mama Bear. Mama Bear ni macam mama-mama, macam ibu-ibu, macam kawan baik ataupun macam supporter you. Mereka ni kalau bawa kereta macam CEO juga, mereka memang mak-mak, bos-bos, tapi lembut. Dia tak bawa keras. Faham tak? Kan tadi bos tu dia memang orang panggil apa, very rapi. Tapi yang ni Mama Bear ni dia bawa kereta juga steady, sebab dia nak menjaga apa dia, orang yang jadi supporter ni punya style bawa kereta ni, dia masih macam CEO, masih lagi 8-4, tapi cara dia bawa tu lembut sedikit, sebab dia lebih senang. Kalau dari segi hidupnya, you kena anggapkan dia orang ni orang yang baik hati. Dia suka pada orang lain berjaya, dia very orang kata apa, suka support orang lain, membantu, dan senang mendengar cerita orang kan. Dia orang sukalah kat dia, sebab dia boleh bagi nasihat, macam mak-mak caring, tahu tak, prihatin. Okay, and then kalau ada nak jadi leader apa, dia tak ada nak berebut-rebut bagi orang lain jadi leader, tak apa. Dan dia suka mengopi. Okay, dan memang orang sayang kat dia lah. Faham? So you tengok you macam ni tak? Okay, cara you bawa kereta lembut macam mana, tapi steady, bukan lepas tangan semua. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Nombor 8 ialah orang yang ni yang dia panggil clown ni. The class clown. Dalam kelas tu, kalau kat sekolah dulu mesti ada seorang dua yang kaki lawak, betul tak? Bukan dalam kelas dulu. Sekarang pun kalau you pergi jumpa
kat kedai-kedai kopi, kalau 5-6 orang tu mesti ada seorang kan kaki lawak je all the time. Rupanya masa you bawa kereta, dengar ni, ada geng-geng yang kaki lawak masa bawa kereta. Tak tahulah bahaya tak bahaya, dia boleh melawak sampai boleh kata, aku kena pegang steering ke bawa kereta. Sampai macam tu. Dan you tengok steering dia akan letak antara dua paha, dia orang kata apa, dia kapit dengan paha dia, dan dia bawa, dia tengok engkau. Jadi engkau kalau ada sebelah, you ada sebelah, you boleh tahan tak kalau orang macam ni? Tapi dia memang you suka kat dia. Sebab apa? Dia suka melawak. Clown macam ni, apa orang panggil clown ni Okay. Right. So dalam arti kata dia funny. Dia apa-apa pun dia crazy sikit. Dan jarang-jarang kalau dia pegang steering pun kadang-kadang macam main pula tu. Bahaya ni. Tetapi disebabkan dia selalu joking, you jadi lupa pula yang cara dia bawa tu kadang-kadang membahayakan. Sebab otak dia fikir cara lain, dan dia suka benda yang agak liar sikit kan. Kadang-kadang nampak bodoh juga apa yang dia buat tu kan. Namun dia tu senang dengan sesiapa saja. Dia very witty. Dia pandai menjawab. Engkau tak payahlah nak lawan cakap dengan dia. Sebab apa? Dia tu lebih pandai menjawab pada you. Cuma orang ramai suka kat dia. Tapi dari segi bawa kereta, kadang-kadang you kena mengucap main dengan dia ni. Faham? Dia tak semestinya bawa laju kan, tapi dia melawak banyak. So yang seterusnya ialah diplomat. Ada juga ambassador punya style, ataupun orang panggil dalam pembawa inilah cara pandu kereta ni, dia panggil the Switzerland of others. Maksudnya siapa-siapa nak menunjukkan keadaan, suruhlah dia bawa kereta. Sebab apa? Dia akan pegang 9 and 3, pukul 9 dengan pukul 3. Kalau you tengok orang pegang 9-3 macam tu, ataupun macam tu, dia pegang galang tu kan, atau kan steering tu straight, dia kadang-kadang pegang tengah macam tu, you kadang-kadang pegang juga macam ni. So 9-3 selalunya positionnya. Steady, orangnya selamat, orangnya sejuk, bawa kereta pun steady, tak pelan, tak laju sangat, ikut perintah. Dan mereka ni selalunya kalau hidup mereka tak suka konflik. Dia orang memang malas bergaduh. Kalau you tengok bawa kereta pun, dia selalunya kalau orang nak potong, dia bagi potong. Kalau trafik jam apa, dia jarang potong jalan pergi lane kiri sangat ke. Faham tak? Setengah orang kan pakai celah aja kan. Dia tak akan buat. Sebab apa? Dia diplomat. Diplomat ni dia tertib. Ada macam tu tak? Bawa kereta pun tertib. Dekat rumah atau tu kalau you tengok, selalunya dia tak suka mess. Mess tu maksudnya apa? Messy. Tempat-tempat yang orang kata apa, kotor-kotor ni dia tak suka. Okay? Dan kalau selalunya dia tak akan naik suara dia. Jarang-jarang dia akan dengar dia maki hamun ke ataupun tingkatkan suara dia. Tetapi family dia selalu akan risau, ataupun staff dia akan risau dengan dia. Sebab kalau sekali dia meletup, bahaya. Sebab dia jarang buat. Kalau dia meletup, orang akan jadi panik sikit lah dengan perangai dia. Namun kebiasaannya dia memang cool habis. Okay? Dan dia memang suka membantu orang dan suka menyelesaikan masalah-masalah orang, terutama sekali kalau yang tengah bergaduh lah kan. Alright. Cukup dulu malam ni, kita habiskan dengan satu perangai yang saya simpan terakhir, iaitulah suka horn. Orang yang dipanggil angry bird. Perangai yang marah, perangai yang perongus, saya simpan last kali. Ataupun suka jadi bulldozer. Tahu bulldozer? Pakai langgar aja. Yang ni ramai yang kalau you balik hari raya, balik kampung, ataupun hari weekend ke, you drive, katakan nak balik utara ke, nak balik selatan ke, nak balik pantai timur ke, ada tak? Okay? Jangan-jangan anda sendiri jaga baik. Selalunya dia ada dua tempat dia pegang. Selalunya dua tangan pegang. Tapi sebelah tangan tu dia macam kalau ada kereta je, dia dah mula nak letak tangan dia ke atas horn. Jaga baik. Orang ni dia akan horn lebih lama daripada yang sepatutnya.
Orang kalau katakan traffic light sikit je orang horn nak bagi orang tu terbangun daripada mungkin terleka kat depan kita kan. So kita horn bagi kata lampu dah hijau. Tak, you akan tengok kawan you yang bawa kereta jenis ni, jenis Angry Bird ni, orang yang suka marah ni, perungus ni, dia akan horn kalau boleh 2-3 kali ataupun horn lebih lama daripada yang sepatutnya. Yang ni kalau you dapat orang macam ni, selalunya mereka ni orang yang kalau tengok kat office, kalau you tak tengok dia bawa kereta, dia nampak dia macam sibuk je dan dia agresif. Apa pun dia pakai langgar je, kalau tak boleh pun dia nak boleh juga. Dan dia tak ada melawak-melawak, no nonsense. Kalau kat office tu you jangan melawak dengan dia, especially kalau masa dia buat kerja. Dia cepat panas kalau tak cukup ke ataupun orang bawah dia buat salah, mulalah melenting-lenting. Ada walau bagaimanapun kerja jalan, bukan kerja sampai tak kalau orang tak faham dia, nanti orang tengok dia macam performance yang the best. Memang orang suka sebab dia mengeluarkan hasil, tetapi anak-anak buah dia lah teruk, faham tak? Mereka ni ada determination yang kuat, mereka memang nak capai kejayaan juga kan, and they like to take action. So bos suka pada mereka. Namun dari segi dia bulldoze tu, dia langgar orang semua tu, yang tu yang orang tak tahan tu tak. Sama juga kalau bawa kereta. So kita tutup malam ni dengan ada 7 perangai yang jangan ikut. Apa saja you buat tadi saya dah cerita, tapi 7 perangai ni tak boleh ikut. Sebab apa? Kalau you ikut dan orang duduk sebelah you dapat tahu ni, dia boleh suspek. Dan saya akan bagi tahu pada anda sekalian, kalau boleh kita sendiri yang buat kesalahan dulu kita betulkan, termasuklah saya pun. Kita tidak sempurna, betul tak? Contoh, pernah tak kita rolling stops? Maksudnya kita roll, lepas dah nampak merah kita terroll over, ada tak? Ada. Saya kadang-kadang terbuat ni, kadang-kadang dah nampak dia tulis 5, 4, 3. Bila 3 kita dah jauh lagi ni, 2 dah kuning, 1 kita masih lagi cross the line, dan dah tahu bila kita cross tu lampu merah masih lagi dalam pandangan mata kita. Yang tu dipanggil roll on. Okey lah, sesekali kadang-kadang terlepas, tetapi kalau selalu menjadikan tabi'i dan kita tak stop masa lampu merah, maksudnya beat the red light, you kalau dari sudut kehidupan, kalau you duduk sebelah yang you tengok orang yang bawa kereta ni selalunya macam tu, kalau dia tu you nak ambil sebagai pekerja, you tak ambil. Senang bagi tahu. Pasal apa? Mereka tak boleh diharap dan mereka selalunya tak boleh buat benda-benda yang detail. Benda-benda yang kecil-kecil halus-halus langsung dia tak akan peduli, dan selalunya dia cut corners. Tahu cut corners tak? Mereka kalau orang tak nampak aje, dia orang akan curi tulang. Atau buat benda-benda yang tu. So daripada membawa kereta saja kita dah boleh tahu. Faham lah? Betul lah tu kan? Jadi kita kena mengaku kalau kita dulu pernah buat, kita kena stop doing it. Sekarang kita sendiri kena cuba tertib lah. 1. Nombor 2, tailgating. Pernah tak you bawa kereta, ataupun bukan you, nak tahu, sebab kadang-kadang kita bawa, kita tak sedar, orang lain kena tegur kita kalau dibenarkan lah. Tapi anak-anak kita ataupun kawan-kawan kita yang rapat, you kena tegur. Sebab kadang-kadang dia punya rapat dengan kereta depan tu, kalau jadilah apa-apa kat depan, kalau terbrek ke ataupun pancit tayar ke, memang lingkup kita. Sebab apa? Dia punya dekat tu macam 2 kaki je, ada tak sekaki? Tak sempat break lah, confirm. Kalau you jenis yang bawa kereta macam tu, cuba you sedarkan diri. Sebab 1, you bermasalah dari segi keselamatan. Tapi kalau you bawa orang, kalau bawa anak cucu you, Masya Allah, bahayanya sangat-sangat. Dan bukan seorang 2, saya pernah mengalami ni. Kadang-kadang mereka dah tak boleh tukar perangai dia orang. Jadi dia orang selalu dalam keadaan yang tension. Dan orang yang naik lagi lah tension. Sebab apa? Dia nak tegur, maklum sajalah, you yang bawa kereta, takkan dia nak tegur you punya kereta kan. Tapi dia boleh taubat, tak nak naik dengan you lagi dah. Maksud apa? Dia takut sebab dia rasa kepala dia dah masuk dalam boot kereta kat depan tu, dan kaki dia sentiasa nak tekan brake je all the time. So orang macam ni selalunya you akan terperangkap dengan dalam hidup you ialah benda yang kelang kabut. Benda yang you tak sangka akan berlaku, disebabkan you sentiasa menganggapkan everything is okay. Life is not like that, dan jaga baik. So
cara you bawa kereta tu dah menampakkan personality you. Macam kadang-kadang you terlupa kepada akan ada benda masalah kalau you tak prepare. Nombor 3, road hogging. Orang yang suka memperlahankan kereta belakang tanpa sebab, tak pasal-pasal, kereta depan pun tak ada, you sengaja nampak sampai 10-20 kereta, nak potong you tak boleh ke macam mana, kecuali kalau ada lori depan tu kita faham lah. Orang macam ni dia panggil passive aggressive. You sebenarnya agresif tapi you pasif. Pasif agresif ni selalunya kalau tempat kerja you yang akan memperlahankan, dan selalunya memang orang tak tahan dengan you. Kadang-kadang orang cuma polite, orang kata apa, sopan je, tak mau tegur you. Kadang-kadang you memperlahankan semua projek atau proses. Nombor seterusnya, orang yang suka mencarut ataupun pakai finger, dia call it finger salute, yang pakai 2 jari yang jolok ke atas semua tu, tunjuk kat orang, especially kalau kereta you boleh laju sikit, orang tu terlambat, maklum sajalah. Yang syok sekalinya bukan kereta yang besar-besar, kereta yang luxurious yang buat perangai macam tu. Kadang-kadang kereta biasa je, kereta kecil-kecil ni yang itu, dia potong macam lah tak sabar langsung. Dah lah potong, kadang-kadang bagi light lagi, bagi lampu, lepas tu bagi tangan lagi, buat kat orang kepala kata tak. Kalau you jenis yang suka mencarut dan buat tangan jari semua macam tu, dan bagi lampu semua tu, selalunya kecuali kalau betul-betul masuk akal lah. Tapi seringkali orang macam ni orang yang tak sabar, dan orang yang suka, kalau dari sudut hidupnya kadang-kadang dia frust, dan dia sebenarnya pengecut. Sebab dia cuma berani di atas jalan raya, bila datang ke tempat kerja dia cuba juga, tetapi sebenarnya tak jadi. Pasal apa? Orang macam ni orang yang suka backbite, orang yang suka mengumpat. Kat office selalu dia suka mengumpat. Tak tahu macam mana, dia orang kata dalam cerita-cerita macam ni, sebabkan dia menunjukkan kelemahan dia di atas jalan raya dengan mencarut, dengan memaki hamun orang, dan kadang-kadang suka kacau. Dia potong, lepas tu dia break, lepas tu dia ajak lawan race dan sebagainya. Orang macam ni selalunya kalau you dapat dia orang, tolong perhatikan. Kalau you jadi bos, perhatikan cara dia kerja. Ada benda yang dia buat kat office yang mengganggu anda nanti. Selalu mereka ni, saya kata apa, suka mengumpat. Over honking, tadi saya dah kata dah, lebih horn daripada sepatutnya. Yang ni pun selalunya orang yang kritikal. Dia senang nak kritik orang, tapi bila orang kritik dia tak tahan, dia sensitif. Orang macam tu kena faham ni. Kalau you dapat kawan yang suka horn macam tu. Last 2, orang yang suka texting. Tadi saya dah kata dah, orang yang suka pakai handphone masa dia bawa kereta. Perangai ni perangai yang tak boleh you support. Dan kalau boleh, dalam bahasa orang putih dia panggil these are full. Tak full, dia yang tulis besar-besar tu. Orang macam ni adalah full. Full tu maksudnya memang tolol lah. Maksudnya bagi saya, kalau you tengah bawa kereta, you tengah text, you membahayakan diri you dan you membahayakan orang lain pun. Tolong jangan teks. Tolong kalau boleh letak dulu telefon tu, sebab mentang-mentang lah polis pun sekarang dah tak peduli, tak tangkap dan sebagainya. Saya tak tahu, tapi orang yang teks, terutama sekali teks betul-betul tahu, tekan handphone sambil bawa kereta, dia orang ni tak boleh diharap. Memang kalau you dapat staff you macam tu, you tolong panggil, bagi warning. Last warning. Dapat lagi sekali, minta maaf, you kena pergi. Pasal apa? Dari sudut kerja nanti, you tak boleh diharap. Sebab apa? Kalau bawa kereta you boleh teks, bayangkan tempat kerja. Dan selalunya mereka tidak bertanggungjawab. Itu je. Tak kira kat office you pangkat apa pun, tapi kalau dapat you teks dalam apa kereta masa berjalan, sorry, minta maaf. Saya pun geram juga. Macam mana orang boleh fikir nak teks masa bawa kereta ni? Kau berhentilah dulu kalau nak teks. Kalau betul-betul nak teks, berhenti. Siapa pun tak marah. Betul? Dan kita tutup 7 cara bawa yang tak digalakkan sangat-sangat. Iaitulah last kali yang saya nak you ingat sebenarnya, ialah speeding. Memanglah siapa yang kadang-kadang larat nak bawa 110 all the time, kalau nak balik 4 jam 5 jam tu tak. So sekali-sekala you naik lah
120, kadang-kadang betul tak? Kadang-kadang 130 pun. Okey, saya faham tu. Tapi kalau sampai 170, 160 ke atas, lepas tu tekan pula orang tak sabar pakai lampu dan sebagainya, saya nak beritahu kat anda sekalian, dalam siri personality, orang yang terlalu speeding tanpa mempedulikan keselamatan orang lain, kalau inilah bos you, kalau inilah staff you, kalau inilah suami atau isteri you, tolong ingatkan, boleh tak? Saya tak tahulah sama ada you dua-dua kaki yang laju, tak apa, saya tak kisah. Tapi sebenarnya mereka tak peduli pasal orang lain. Memang betul. Sebab kalau you fikirkan kenapa dia letak 120, maximum 110 semua tu, cuba you fikirkan, betul tak? So yang penting ialah kalau kita terlaju sikit pun tak apa juga, tapi kalau terlaju yang amat sangat sampai tak nampak lah, bila you potong tu tak nampak kereta you. Okay. Jadi mereka ni selalunya tak peduli apa jadi pada orang lain. Yang saya takut sekali bawa anak, bawa family tu, okay? Mereka tak peduli pasal undang-undang, betul. Dan kalau orang lain orang kata persengsara, mereka tak peduli juga. Jangan jawab apa-apa sekarang, sebab kalau you kata, oh bohong dok, saya memang prihatin, sorry. Kalau cara you bawa kereta sampai 170, 180 sampai resap, sampai kereta tu boleh melayang lah, kita boleh bayangkan you tu boleh tekan sampai dah ganap, dah habis dah, berarti memang tak tahu macam mana keadaan you dalam family you. Mungkin you bahagia, saya doakan memang, tapi barulah saya tahu rupanya ada orang buat kajian. Orang yang speeding sampai tak masuk akal ni memang kalau you kenal mereka, hati-hati dengan cara mereka bawa ke dalam hidup mereka. Okey, cukup dulu pada malam ni. Memang saya diberi warning, topik malam ni tak mungkin dapat view yang banyak, tapi tak apa, saya nak bagi tahu juga sebab saya belajar sesuatu yang kalau you perlihatkan setiap kali saya bagi lecture mesti ada bermanfaat kepada segolongan manusia. Saya dah kata saya tak boleh jadi hero kepada semua satu Malaysia atau Nusantara ni, tetapi kalau saya boleh tukar 4-5 ribu orang yang boleh dengar, alhamdulillah. Okey, semoga dunia anda bahagia, akhirat anda syurga, dan senyum sokmo, jangan terlalu laju bawa kereta, okey. Lepas tu apa saya kata tadi, let go and feel good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak di antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?